Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ahli keluarga, rakan sahabat handai, kenalan-kenalan dan kepada semua di luar sana. Diharapkan semua dalam keadaan baik dalam kita melakukan aktiviti harian kita, bekerja, berniaga dan sebagainya. Semoga semuanya sukses dan perolehi keputusan baik. Alhamdulillah. Okey, siri pertama ataupun episod pertama video yang saya buat sebagai platform untuk saya menyampaikan ataupun berkomunikasi pada semua rakan-rakan di luar sana. Dan insyaAllah setiap hari akan disusuli dengan video-video yang baru based on what topik yang kita akan ceritakan atau saya akan sampaikan. Okey. Pada episod yang pertama ni, siri yang pertama ni, suka saya mulakan pembincangan ataupun komunikasi ataupun engagement kepada semua sebagai perkenalan diri saya. Saya yakin ada di antara rakan-rakan di luar sana belum mengenali, ada yang mungkin sudah mengenali tapi tidak jauh mengenali saya. So insyaAllah sedikit sebanyak akan kita akan share di sini. Saya akan share kepada anda semua di sini menuju kepada satu perkara-perkara besar akan datang melibatkan keadaan negara yang kita tahu sekarang ni kan. So kita tidak mau sentuh benda tu dulu. Okey, suka saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Razif Abdillah, berumur 41 tahun, berasal daripada Kampung Bokara, Sandakan yang terletak di kawasan Batu Sapi. Status berkahwin, mempunyai 3 orang cahaya mata. Alhamdulillah, 2 perempuan dan 1 lelaki. Orang rumah juga orang yang berasal daripada Sandakan. Warga negara Malaysia of course. Suku kaum. Saya berasal daripada secara sahnya melalui apa yang tercatat di surat beranak. Saya berbangsa Suluk. Orang Suluk, Tausuk. So saya mengerti semua yang diperkatakan dalam bahasa Suluk. Namun sebabkan praktis tu kurang, saya hanya boleh bercakap hangkat tiup aja. Sikit-sikit saja. Kan tidak begitu dipraktiskan, namun ibu dan almarhum ayah saya di rumah menggunakan medium bahasa Suluk untuk berkomunikasi dengan kami semua. Okey. So itu pengenalan diri. Umur sudah tadi, agama Islam, alhamdulillah. Kan? Okey. Apa lagi pasal saya? Okey. Berasal memang Kampung Bokara yang terletak di Batu Sapi Sandakan, iaitu bersebelahan dengan pelabuhan. Kan? Kalau sesiapa yang familiar dengan sebelah-sebelah Batu Sapi Sandakan, di Batu Sapi di sana ni, dan semua akan tahu di mana tu Kampung Bokara. Saya berasal daripada sana. Masih di sana. Kalau balik memang rumah di sana lah. Okey. Dari segi perjalanan akademik. Perjalanan akademik saya mulakan daripada kecil. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Karamunting. Masih ada sekolah tu. Masih ada. Teringin mau ke sana lagi. Berapa tahun kebelakangan ni teringin mau pergi Sekolah Kebangsaan Karamunting. Tempat di mana saya memulakan pendidikan awal saya. Kebanyakan adik-beradik saya dihantar ke Sekolah Kebangsaan Karamunting dan saya memulakan menimba ilmu adalah di sana. Saya berterima kasih sangat dengan SK Karamunting. Banyak kawan-kawan yang masih engage. Guru-guru saya masih ingat. Kan? Masih ingat yang engage pun ada juga. Masih sampai sekarang. Ialah dengan teknologi baru, penggunaan sosial media, engagement tu agak mudah untuk kita perolehi. Okay? Seterusnya saya melanjutkan daripada SK Karamunting dengan rutin jalan kaki. Ini semua kebiasaan. Kalau bahasa kampung dulu kita gunakan jalan kaki tu ikut Bukit Hitam kita panggil. Sekarang sudah tidak ada lah, sudah rata di sebelah jalan untuk menuju ke pelabuhan.
Lalu ikut situlah. Normally masa balik lah, masa pergi sekolah tu naik bas sekolah lah. Bas Pakcik Paiman, bas Sir Richard. Saya masih ingat bas-bas sekolah yang hantar saya sekolah di Karamunting. So balik memang ialah budak-budak lelaki, kesukaan kita balik ramai-ramai dengan kawan-kawan, dengan kawan-kawan kampung. So dulu kita selamat tau, alhamdulillah. Dulu kita feel safety. Mungkin orang tua pun tidak berasa risau sangat. Adalah here there punya challenging kan. Tapi untuk balik sekolah tu rasanya compare dulu dengan sekarang, dulu lebih convincing lah kan untuk balik. Alright. So selesai di SK Karamunting, berjaya melepasi UPSR. Result tu so-so je lah. Saya ni bukan orang yang bijak juga. Result tu so-so juga. So masuk ke sekolah menengah, saya pergi ke SM Sung Siu. Ini sesuatu yang barulah. SM Sung Siu, dia sekolah Cina kan, dikenali di Sandakan ni. So saya keluar sikit daripada vibe kawasan Batu Sapi tu, saya pergi ke SM Sung Siu. Bersekolah, bercampur, bergaul dengan segmen-segmen yang baru. Tidak biasa, sekolah rendah kan dengan sekolah Melayu. Bumi Putra semua sana. So pergi sekolah yang ada ataupun majoriti suku kaum Cina di sana. So saya pergi sana, bersekolah menengah, banyak kawan, banyak pengalaman. So rutin masa tu naik bas sekolah yang dibayar bulanan. Tapi tidak lama lah. Tidak lama. I think form 2 saya sudah, bila sudah bergaul, ramai juga kawan-kawan yang daripada Kampung Bokara yang bersekolah di area bandar ni. Macam St. Michael, ni kawan-kawan semualah. St. Michael, St. Mary's, SMK Sandakan. So bila balik tu semua berjumpa di bandar. So macam budak-budak dulu kan, mau cakap nakal tu nakal lah sikit-sikit kan. Tapi tidak jahat lah. Kami ni tidak jahat, alhamdulillah. So di sana menghabiskan sampai tingkatan 5. Sampai tingkatan 5 menghabiskan PMR di sana dan menghabiskan SPM di sana. Kan? Namun keputusan SPM saya ni tidak berapa baik sangat. Nanti saya ceritakan kenapa. Keputusan SPM saya tidak berapa baik sangat dan saya terpaksa mengulangi SPM tu sekali lagi. Dan saya ke SM St. Michael, sebelah saja Singapura tu. Saya habiskan less than 1 year di sana dan alhamdulillah berjaya menghabiskan SPM tu dengan baik lah, dengan baik. Tidaklah cemerlang lah, dengan baik. And then saya continue further my study. Yalah, kena study lah kan, kena further study. Masa tu saya ke UTM Semarak ambil diploma. Tapi dia ada joint venture dengan satu college. So saya menuntut di area UTM Semarak tu, di Jalan Semarak lah. Tapi dia punya, sebab kami ni macam masa tu macam some sort like macam twinning ataupun collaboration lah, partnership whatsoever lah. So belajar di area Melawati. Baru-baru ni saya pergi office bos saya in politik di Melawati. So tempat tu lah tempat saya belajar, tempat saya menimba pengalaman tidak sampai setahun lah, tapi 1 semester lah. Okay? Dan ada sebab lah kenapa saya balik dan melanjutkan pelajaran di UiTM Mengatal, Kota Kinabalu. Di sana saya mengambil jurusan Diploma in Public Administration. Right. So banyak subjek yang berkaitan dengan law, berkaitan dengan pentadbiran di government. The way macam mana pentadbiran dalam pentadbiran awam kan. Sosial semasa isu-isu semasa, banyak saya belajar di sana. So saya berjaya habiskan diploma. Alhamdulillah, Diploma in Public Administration. Banyak juga cabaran di sana namun berjaya habiskan. Then saya tidak further study lepas tu. Dapat offer juga masa tu, BBA pun baru juga di UiTM tu. So mudah untuk kita sambung, tapi saya tidak sambung sebab saya dapat panggilan kerja sambil bersukan lah di Kuala Lumpur. Tapi itu nanti kita cerita. Okay.
So selepas beberapa tahun berkecimpung dengan bekerja apa semua, mempunyai pengalaman dalam saya bekerja sebagai eksekutif di corporate company, di private company. So di private ni kita perlukan qualification untuk kita upgrade lah ataupun naik pangkat, orang cakap. So dengan pengalaman yang ada, saya further study di satu universiti yang recognized by Asian or worldwide, something like that lah, Asia University. Sebab adalah niat-niat kononnya mau mencuba nasib working in Singapore. Adalah konon melihat semangat konon akan mau cuba at least ada qualification, satu qualification yang mungkin negara luar boleh recognize. So ambil AEU, habiskan terus buat master in business administration, graduated. Saya ada pengalaman baik graduate dalam master ni. Graduate dalam master ni, convocation berlangsung di tahun yang bersejarah, iaitu tahun COVID-19. Rasanya 19 lah, COVID-19 2019. So, sesi penganugerahan, sesi convocation tu dilakukan secara maya. So, nama something like that lah. Dan ada juga dia punya physical. Saya pun dapat jemputan baru-baru ni. I think last week, few of my friends pergi jugalah konvo mau naik atas. Teringin juga mau pergi, tapi keterlibatan dengan satu sektor ni menjadi cabaran. Jadi saya decided untuk just tidak pergilah. As long dapat scroll dan recognize, then alhamdulillah. At the same time, saya dapat offer untuk pursue my study dalam Doctor in Business Administration. Alhamdulillah sampai ke tahap tu. So masih candidate, official candidate. Sepatutnya saya mulakan study tu tahun lepas. Juga di sektor yang baru ni menjadi priority dululah. Saya hold dulu untuk further study doktor tu. InsyaAllah ada masa saya akan teruskan. So itu background pasal akademik. Okay. Selepas, in between saya dapat daripada diploma sehingga ke master tu saya bekerja kan. So saya punya, di mana saya memulakan pekerjaan related dengan saya punya keminatan ni. Saya juga terlibat langsung dalam sukan bola tampar dan merupakan mantan pemain bola tampar negeri Sabah. Penglibatan ni seawal umur 15 tahun, 16 tahun saya sudah main bola tampar untuk Sandakan. Saya seterusnya makin besar sampai main untuk negeri. Daripada sekolah menengah Sungsyu sampai ke St. Michael, juga champion pada tahun 1998. Champion pada tahun 1998 untuk MSS Sabah. Right. Daripada itu, sewaktu di universiti juga saya bermain bola tampar. Dan itu adalah merit untuk saya ditawarkan bekerjalah dengan satu syarikat Telekom Malaysia masa tu. Kan? So, tu yang terpergi KL tu. So, pergi KL bila posting berada di KL, posting di KL dan main bola tampar dengan local club di sana lah, mostly Telekom Malaysia. Di sini saya berterima kasih pada Coach Razi kerana telah menggilap lah. Sebelum tu, coach yang menggilap bakat saya ni adalah abang saya sendiri, Rashid Abdillah ataupun dikenali dengan Ken. Daripada dialah saya menimba ilmu bola tampar tu. Banyak ilmu disiplin, ilmu bola tampar. My brother is my icon. Sehingga kini dia masih jadi rujukan saya untuk banyak part lah. Disambung oleh Coach Razi di Kuala Lumpur. Itulah sampai saya berkelana ke Kuala Lumpur, I think about mostly 4 years lah, lebih kurang. Main bola tampar di sana, dan balik main bola tampar untuk Telekom Malaysia Sabah. Sampailah saya stop bermain sekitar tahun 2015. Rasa sudah masa lah kan.
tidak kompetitif lagi, badan pun sudah badan tidak kompetitif, movement sudah lambat, mudah sudah penat apa semua kan, so saya stop bermain. Alright, so saya bekerja dengan Telekom Malaysia di Kuala Lumpur, melakukan kerja tu sebagai customer service representative di kaunter. Saya bekerja di kaunter kan, pagi petang pergi training. Itu je lah kerja saya hari-hari kan. Selepas itu bila saya decided untuk berkahwin, saya suka Kuala Lumpur ni. Saya suka Kuala Lumpur. Saya suka benda-benda yang moden. Sebab tu saya tertarik dengan kemodenan Singapura tu. Saya decided, tapi bila kehidupan berkahwin ni dia lain sikit kan, mungkin dia cabaran. So saya decided untuk balik dan memulakan kehidupan di Kota Kinabalu sekitar 2007-2008 lebih kurang gitu. Masih berada di Telekom Malaysia. Masa tu mendapat peranan baru, iaitu sebagai Sales and Marketing Officer masa tu. So lama juga di sana. Di Telekom Malaysia ni alhamdulillah, dari segi pekerjaan antara yang boleh dikatakan cemerlang, saya antaranya lah kan. Dia ada ramai lagi lah yang cemerlang di Telekom Malaysia tu. Cuma saya berjaya buat history sebagai sewaktu memegang peranan atau menjawat sebagai SME consultant. SME consultant, saya menjadi yang terbaik throughout Malaysia ni, satu Malaysia. I think two consecutive years, alhamdulillah. And then afterwards saya meneruskan menimba pengalaman untuk membantu, diminta membantu satu local telco company, iaitu di Kota Kinabalu juga, Fenomena Maju Kaya Sdn Bhd. Masa tu handling projek lah somewhere at ITCC. So masa tu memegang peranan sebagai Chief Marketing Officer. So sewaktu memegang position ni jugalah saya qualified diri saya tu dengan academic qualification. Masa tu lah saya further study tu ambil master. Okay. Selepas bersama Fenomena Maju Kaya Sdn Bhd, tidak lama, tinggal about 2 years, kan saya mendapat tawaran untuk meneruskan kerjaya bersama Maxis. So sehingga kini saya masih di Maxis lagi sebagai corporate account manager untuk Maxis Sabah. So corporate sector di Sabah ni on Maxis side saya jagalah kan, in that sense. Alright, itu kerjaya persekolahan. Okay, dari segi pencapaian ataupun aktiviti yang sepanjang kehidupan, memang saya dikaitkan dengan bola tampar daripada lokal Sabahan main ke peringkat kebangsaan. Dalam masa yang sama juga di Telekom Malaysia ni, saya juga terlibat langsung dengan pengacaraan. Saya juga seorang MC dan selain MC, satu bidang yang sebenarnya saya ni suka main gitar. Di Pokhara kan main gitar di jambatan semua tu. So saya suka, almarhum ayah saya membelikan saya gitar, dan gitar tu saya masih simpan tingkatan 3. Saya memang gila gitar. Dulu zaman sekolah gila gitar dan gila bola tampar. Itulah keputusan tidak berapa cantik. But alhamdulillah sudah dibetulkan benda-benda itu semua, dan saya teruskan minat seni tu sampai sekarang masih ada. I'm a good singer. Saya beberapa kali champion untuk national competition untuk Telekom Malaysia. Pernah juga satu stage dengan beberapa local artis lah kan, duet. Ini function lah. Function saya pernah duet bersama mostly AF. Saya pernah duet sekali dengan, walaupun serangkap dua rangkap, dengan Yuni Syara. Yuni Syara ni kakak kepada Chris Dayanti. Waktu tu ada function yang dihadiri oleh TYT masa tu. Daripada bermain-main sampai stage tu. So saya pernah
dengan beberapa AF macam Emma AF, kakak Adira tu kan. Few times saya duet dengan dia, masih simpan. Ruby Satiasin, saya pernah duet dengan dia function kahwin kalau tidak silap. Dengan satu penyanyi wanita hebat daripada Semporna kalau saya tidak silap. High range dia punya suara. Salma Mentor, saya punya duet dengan dia pun majlis kahwin. Saya pernah satu stage dengan Eddie Wow kan. Dan pencapaian terbaik dalam bidang menyanyi ni, champion lebih kurang Battle of the Band lah. Tahun terakhir saya berada bersama Telekom Malaysia, kita ada battle seluruh negara. Sabah combine dengan Sarawak. Tapi masa tu saya tidak main gitar, ada lagi yang lagi hebat main gitar. Saya memang lebih kepada singing. Main gitar kalau saya sorang-sorang saya main lah. Boleh lah main sikit-sikit. So masa tu penutup untuk berada di Telekom Malaysia ni sangat cantik penutup dia. Saya cemerlang dari segi kerja, saya cemerlang dari segi sukan, alhamdulillah lah. Tidaklah cemerlang mana tapi alhamdulillah lah. Dapatlah bawa piala untuk Telekom Sabah tu walaupun bermain di luar. Untuk sukan Telekom tu dia ada lagi yang hebat-hebat lah. Dan saya dengan rakan-rakan band kita panggil masa tu The Borneon. Kita panggil masa tu The Borneon. Okay, kita merangkul kejuaraan. Itu kejuaraan ketiga saya tidak silap. Yang sebelum tu 2 menyanyi solo. Yang ini band. So best singer saya dapat, best performance semua dapat dan champion semua dapat. Saya punya pengalaman menyanyi ataupun perform di Pesada Johor Bahru. Wah, besar tu. Besar tu. Ada juga tawaran-tawaran daripada lokal. Walaupun tidak rasmi minta untuk menyanyi, tapi menyanyi itu lebih kepada hobi. Saya lebih cenderung kepada volleyball. Namun volleyball pun bila stop, saya lebih kepada fokus kepada kerja dan saya suka berniaga kecil-kecil. Saya adalah perniagaan kecil-kecil, bukanlah perniagaan besar yang saya usahakan. Sebab saya suka mencuba, saya suka belajar. Ialah dah halang-halang daripada public admin terus kepada business administration. So saya cuba bisnes. Ada yang naik, ada yang tersekat. That's business, that's normal. Dan saya suka berkecimpung dalam perniagaan ni, kita boleh tolong orang. Kita boleh tolong orang bagi kerja. Kan kita boleh berkenalan dengan orang. Antaranya saya terlibat dalam mengusahakan restoran lah, kan? Tapi tidak sudah. Kan saya tidak mampu mau handling. Dalam keadaan saya, satu benda yang saya dapat, ini di rakan-rakan lain ahli keluarga support juga lah. Daripada saya berniaga restoran tu, saya ada satu rutin yang sehingga RTM pun panggil saya pada tahun lepas tau. Iaitu, tapi niat ikhlas saya, lillahi ta'ala, amin. Iaitu memberi sumbangan pada Mahatma Tafiz. Idea ni diberikan oleh seorang tokoh politik juga. So dia bantu saya, dia yang membuat kan, yang berbagi datuk. So bila saya buat tu jadi macam bila saya bersama anak-anak Tafiz ni terpanggil di sana yang kita kena dekat dengan tempat-tempat macam ni. Bukan sekadar anak-anak Tafiz di pondok ni, malahan rumah-rumah kebajikan. So sekiranya kita ada kelebihan lebih kita buat. Dan sekarang ni stop sementara, insya-Allah akan dimulakan. Sehinggalah pada tahun lalu bila saya orang restoran ni selalunya Ramadan dia akan buka bazar Ramadan kan. So saya fikir apa saya mau buka kalau bazar Ramadan ni, kalau kita mau cari duit lah kan. So dan yang paling penting adalah di bulan Ramadan ni masa kita beribadah untuk kita mendapatkan seberapa banyak pahala. Jadi saya buat program, saya invite rakan-rakan mesti dapat my invitation semua tu yang mau menyumbang. Saya buat program RM10 sehari, RM10 seminggu lebih kurang. Dan kita menyumbang makanan untuk berbuka puasa. Ialah fadilat. Memberi makan pada orang berbuka puasa ni besar dia punya pahala. Kan? Saya berjaya buat sehingga 30 hari. Daripada KK ke Sandakan sehingga ke bahagian Batu Sapi saya buat. Di Kampung Bokara dan juga di Bambangan. Inisiatif sikit dari saya, dibantu sumbangan orang kawan-kawan ahli keluarga. Saya berjaya buat sehinggalah RTM panggil saya untuk slot Sabah Sarawak itulah. So saya buatlah. InsyaAllah akan kita continue. Alright, itulah sedikit sebanyak pengenalan diri saya kepada rakan-rakan di luar sana.
especially rakan-rakan dalam politik, rakan-rakan di Parti Pejuang. Nanti kita akan cerita pasal Parti Pejuang lah, bukan hari ini. Dan khususnya rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat, saudara-saudara yang berada di Parlimen P185 Batu Sapi. Salam perkenalan daripada saya. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang sudah lupa sudah, mungkin ada yang belum kenal. So salam perkenalan daripada saya. Kerana dalam politik, walaupun baru dalam politik, hanya setahun dalam politik, nanti saya ceritalah edisi seterusnya kenapa saya berkecimpung dalam politik. Cuma yang pentingnya adalah silaturahim. Sebab memimpin adalah memimpin untuk semua. Memimpin bukanlah memimpin untuk kelompok kita. Memimpin adalah bukanlah memimpin untuk keluarga kita saja atau kawan-kawan yang terdekat. Tapi the moment kita mendapat mandat sebagai memimpin tu, kita memimpin untuk semua. Jadi ideologi itu semuanya sama, berbeza dari segi platform saja. Semuanya mau memajukan masyarakat. Jadi saya most welcoming rakan-rakan yang bukan berada di Pejuang. Salam perkenalan daripada saya sekali lagi. Dan insyaAllah mana-mana yang saya tidak sempat berkongsi, kita akan kongsikan di siri-siri seterusnya. So untuk hari ini sebagai permulaan, insyaAllah I think good enough. Dan terima kasih pada semua. Dan insyaAllah ada rezeki kita akan jumpa dalam program-program akan datang, sama ada untuk Pejuang Negeri Sabah atau khusus kepada P185 Batu Sapi. Okey, so akhir kalam saya ucapkan semua dalam keadaan baik, kan? Dan hati-hati di mana saja anda berada. Jaga kesihatan dan insya-Allah kita akan jumpa di series akan datang. Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.